Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perbincangan operasi membabahkan Mekah daripada jahiliah. Hari ini kita baca bergerak memasuki Mekah. Pada waktu pagi hari Rabu 17 Ramadan, ini tarikh dia, tahun ke-8 Hijrah, bala tentera Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW meninggalkan Marruz Zahran, tempat dia berkumpul, menuju ke Mekah. Mereka diarah jangan menyerang kecuali diserang. Tak dibenarkan serang kecuali diserang. Masuk dengan damai. Kedatangan itu menyelamat umat dengan Islam, bukan menjadi penakluk. Bertujuan membawa rahmat, bukannya menghukum secara nafsu. Membawa keadilan ilahi, bukannya membalas dendam. Datang menjadi pendamai masyarakat jahiliah yang dahagakan peperangan, bukannya menceroboh. Ini membedakan Islam dengan jahiliah. Biasanya kalau revolusi komunis di Rusia, bila dia menang, balas dendam, bunuh, igat orang-orang yang dia anggap menentang ideologi dia dulu. Kalau di Kemboja tu, siapa juta dibunuhnya, orang yang tak sokong komunis. Begitulah di China, begitulah di Perancis, bila berlaku revolusi Perancis, revolusi England, revolusi negara barat, revolusi mana-mana negara dunia, bila menang, hukum orang yang dia anggap menentang perjuangan dia, sehingga ratusan ribu, juta mati. Bila Nabi masuk Mekah, tak dia ambil langkah ini. Nabi suruh masuk dengan damai, kerana kita nak ajak orang kepada Islam. Tak mau tunjuk adab jahiliah, dagakan darah. Kita ni mahukan perdamaian. Rasulullah SAW memerintahkan supaya disampaikan mesej lebih awal sebelum ketibaan tentera Islam. Beri maklumat dulu nak masuk. Penduduk Mekah diperintah supaya mencari tempat selamat yang tidak mengganggu perjalanan tentera Islam melalui seruannya yang masyhur. Ini perkataan berkurung. Diarahkan, barang siapa yang masuk ke rumah masing-masing, dia selamat. Barang siapa yang masuk ke masjid, dia selamat. Dan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia selamat. Nak beri pemarkah ke Abu Sufyan. Abu Sufyan ni Allah baru masuk Islam. Abah ajak ke Nabi, sebut nama Abu Sufyan. Nabi sebut, siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Rumah lain tak sebut. Ucapan yang akhir ini adalah untuk memberi tempat dan penghormatan kepada Abu Sufyan, kerana dia seorang mu'alaf yang baru menganut Islam, agar dijinakkan hatinya supaya merasakan dirinya tidak disia-siakan setelah menjadi penganut Islam. Cara ini dilihat sangat berdiplomasi untuk menarik mereka yang berpengaruh dan mempunyai kedudukan dalam masyarakat Mekah. Abah diperintah supaya membawa Abu Sufyan ke genting Khatamul Jabal, salah satu jalan masuk ke Mekah, supaya dipamerkan di hadapannya bala tentera Islam yang gagah perkasa itu. Abah pengiring Abu Sufyan, duduk tempat tinggi biar nampak ramai mana tentera Islam. Ini pun asarah pada ni. Hebat ni. Abu Sufyan bertanyakan Abbas perihal setiap pasukan yang melintasinya. Maka diperkenalkan kepadanya mana-mana nama-nama kabilah yang menggotainya. Abbas tu kan perkenal, ni pasukan, ni pasukan, ni kabilah, ni kabilah ni. Apabila tiba pasukan Rasulullah SAW yang dianggotai oleh para muhajirin dan ansar, Abu Sufyan berkata kepada Abbas, nampaknya anak saudaramu hari ini menjadi raja besar, kata Abu Sufyan. Anak dah menjadi raja besar hari ini. Nabi jadi raja pula dah. Abbas menjawab, bukannya raja, tapi ia adalah kenabian. Abbas kata bukan raja, ni Nabi. Abu Sufyan menjawab, kalau begitu maka lebih baik, kata dia. Abu Sufyan kata, mu'alah lagi. tak apa reti lagi. Apabila pasukan Al-Ansar yang diketuai oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sebaik saja ia melihat wajah Abu Sufyan, ini orang Ansar ni, tengok Abu Sufyan duduk cacat, ia berkata, hari ini adalah hari pertemuan,
hari yang menghalalkan untuk kami tanah suci yang diharamkan kepada kami selama ini. Hari ini Allah menghina Quraisy. Cakap kasar ke Abu Sufyan. Ucapan tersebut menyentuh perasaan Abu Sufyan. Dia mengadu pada Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, dia mengadu. Ni cakap apa kasar gini. Ni mengadu. Mengadu. Ni orang jadi semangat tinggi lah ni. Sahabat ibadah ni. Lalu baginda bersabda, hari ini Allah memulia dan mengangkat keagungan Kaabah. Hari ini Allah memberi kemuliaan pada Quraisy. Quraisy, sebut nama bangsa saja. Quraisy, dan Nabi kan Quraisy kan? Kemudian Allah SAW mengarahkan Ali bin Abi Talib supaya melucukkan bendera yang dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, supaya diserahkan kepada anaknya. Satu tindakan yang sangat bijaksana. Turun dari pakak. Display dah ni. Nabi suruh Sayyidina Ali ambil bendera daripada Sa'ad bin Mu'ad ni, beri ke anak dia. Pandai Nabi pandai beri ke anak dia, dah beri ke orang lain. Jangan terasa lah. Macam jatuh pakak ni, dia beri ke anak dia. Macam bak tanah ini lah. Tanah ayah, beri ke anak. Begitu. Rasulullah SAW menuju ke Mekah dengan penuh tawaduk, walaupun dalam keadaan berkuasa dan mempunyai bala tentera yang tidak dapat dihalang. Bila sampai di Zitwa, mereka diarah memasuki Mekah melalui beberapa penjuru. Di utaranya pecah pasukan. Di utaranya pasukan dipimpin oleh Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Di selatannya pasukan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Di tenggaranya pasukan kalangan Muhajirin yang dipimpin oleh Abu Ubadah radhiyallahu anhu. Di baratnya pula pasukan Ansar dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Jadi 4 penjuru masuk Mekah. Semua orang SAW dipatuhi oleh pasukan tenteranya. Mereka mara ke Mekah dengan mudah. Dengan mudah. Rasulullah SAW sendiri begitu merendah diri sepenuh tawaduk. Baginda memakai serban berwarna hitam. Pakai serban hitam, kata Nabi. Serban perang lah ni. Menundukkan kepala sambil mengulangi surah Al-Fatah. Baca surah Al-Fatah. Idza Nasrullah. Pasukan baginda mengebarkan bendera putih, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ibnu Katsir menerangkan bahawa cara baginda memasuki Mekah sangat berbeza dengan kaum Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis dengan cara mempersendakan pertolongan Allah. Dalam kisah Bani Israel. Bani Israel disebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala selamatkan Bani Israel melalui mukjizat Nabi Musa. Pukul tongkat laut terbelah 12 lorong mengikut kabilah Bani Israel. Jadi laut terangkat macam gunung. Telah tu kering. Jadi 12 kabilah Bani Israel lalu di lorong ni. Kemudian mereka sampai seberang sana, Fir'aun masuk ke belakang. Sebaik Fir'aun dan bala tentera yang dianggarkan 1 juta tentera. 1 juta ulama kata. Sampai tengah laut, laut bertangkuk. Terus ditenggelamkan Fir'aun. Allah Ta'ala tolong siapa mukjizat. Lepas itu Allah Ta'ala suruh Bani Israel masuk ke Palestin. Masuk ke Palestin untuk membebaskan Palestin dari kaum Jabbarin. Kaum Jabbarin ni ulama tafsir kata kaum gergasi. Jabbarin kaum yang ganas lah tepatnya. Kalau kita tafsir Israeliat teruk sangat. Besarnya patah tinggi pohonnya, tinggi ni. Ada nama Aud bin Anak. Kita tafsir ni. Tafsir Khazin, tafsir ni banyak cerita Israeliat ni. Seorang tu nama Aud. Aud ni boleh junjung bukit. Junjung bukit. Kemudian Nabi Musa. Ni cerita dongeng-dongeng orang Yahudi. Nabi Musa lompat. Katuk Nabi Musa lompat. Tinggi 60 se. Kena buku lali je. Tinggi tak tinggi Aud. Ada pula buat cerita, Tok Guru yang buat cerita ni. Tu laki tu buat jambatan di Mesir. Ni pelawak belaka cerita ni. Masalahnya ada dalam kitab. Jadi setengah orang dengar dia dalam kitab ni. Kitab ni bukan semua. Ini masuk riwayat Israeliat. Jadi kaum Jabari ni kaum yang ganas. Yang memang boleh ada besar. Semua gagah.
Allah Ta'ala uji Bani Israel. Mereka menguasai Palestin di masa itu. Lalu Tuhan suruh Bani Israel melalui wahyi sampai Nabi Musa dan Harun alaihissalam supaya masuk berjihad. Bila ajak berjihad, Bani Israel tak mau pergi. Iza anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, mugilah dengan adik-adikmu Harun. Kami tak mau pergi nak duduk sini. Nabi Musa sangat sedih, merayu pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sesatkan Bani Israel selama 40 tahun. Sesak di padang pasir Sinai. 40 tahun musim tempat sama. Tak jumpa Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat dulu. Dia kata pula Nabi Musa bunuh Nabi Harun. Buat fitnah. Dan Tuhan bela Nabi Musa, bukan kena bunuh. Kemudian Nabi Musa wafat. Kemudian selepas 40 tahun, generasi yang penakut tu mati. Naik generasi baru. Hak baru lahir, mula-mula lahir tu umur 40. Maknanya hak betul-betul mati lah. Jadi hak yang generasi baru ni pimpin oleh Yusha' bin Nun. Yang sanggup ikut Yusha' dengan Kalib, dua orang ni je yang sanggup ikut Nabi Musa. Hak lain ibu-ibu ni habis tak mau ikut. Tuan sesatkan 40 tahun. Akhirnya Yusha' bin Nun dengan Kalib memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Masuk ke Palestin, ceritanya dalam Riyadhus Shalihin yang disebut kisahnya, masuk Palestin. Mereka sapa perang tu sapa waktu asar. Yusha' berdoa pada Allah Ta'ala. Ini hadis yang sahih. Minta Allah Ta'ala tahankan matahari. Lalu matahari ditahan, sehingga Yusha' berjaya mengalahkan kaum Jabarin, mengalahkan musuh. Lepas tu harta ghanimah tak dibenarkan ambil. Ini syariat dia. Syariat Nabi kita kena bagi 5. Satu bagi untuk pemerintah, 4 bagi untuk badan tentera. Itu hukum ghanimah dalam Quran. Syariat belum tu tidak ada. Dia letak harta rampasan, Allah Ta'ala turunkan api dari langit, bakar. Bila dikumpul barang tu, tiba-tiba api tak makan. Lalu Yusha' berkata, menandakan ada kalangan kamu ni yang khianat. Ini ada yang saya dan Riyadhus Shalihin yang tersebut tu, ada yang khianat. Lalu Yusha' minta ketua pasukan bersalam. Jadi pasukan yang anak buah dia khianat lekat tangan di Yusha'. Yusha' kata ada anak buah mana khianat. Lalu dia panggil anak-anak buah dia, waktu bi emah yang dia sembunyikan, emah besar kepala lembu. Sebut pula hadis ni. Besar kepala lembu dia banyak emahnya. Dia sembunyi harta rampasan tu. Tak dibenarkan oleh Allah. Ini ujian kepada Bani Israel. Setelah dikumpulkan emah tu, barulah api makan harta rampasan. Barulah mereka boleh masuk. Bila masuk tu Tuhan cerita dalam Quran. Apa kata dia? Dengan cara mempersenda kepada Allah Ta'ala. Lepas menang buat senda lagi. Wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragada. Tinggal ayat tu. Wa adkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Surah Al-Baqarah ayat 58 dan 59. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, bandar Baitul Maqdis. Kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai. Dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk merendah diri. Dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Nescaya kami ampunkan dosa-dosa kamu. Dan kami akan tambahkan pula pahala orang-orang yang berbuat baik. Kemudian orang-orang zalim derhaka itu telah meminda perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Allah Ta'ala hittatun ni ampunlah dosa kami. Dia tukar hintatun gandum, maka ketara. Ini jahatnya Bani Israel ni. Mempermainkan perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala turunkan pada mereka. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik. Dilaknat oleh Tuhan sampai hari ini Bani Israel. Jadi orang nak buat normalisasi apa ni, tak kenalah. Kau yang Tuhan laknat. Jadi Nabi kita tidak buat begitu.
Diriwayatkan oleh para ulama bahawa ada seorang yang datang menghadap Rasulullah SAW ketika itu dalam keadaan gemetar kerana melihat kehebatan baginda Rasulullah SAW. Ada orang mari menghadap Nabi, ketua. Dah Nabi masuk dengan bala tentera, 10,000 tentera. Mungkin orang ni pernah buat salah dulu katanya. Mari ketua-ketua menghadap Nabi. Apa Nabi kata? Hawun alaik fa innama an mar'atin min Quraisy ta'kulul qadid. Hilangkan rasa takut dalam dirimu. Sesungguhnya aku hanya seorang anak pada perempuan Quraisy yang makan daging kering, kata Nabi. Aku ni anak orang Quraisy makan ikan kering je. Kalau Melayu lah, makan daging kering je. Jangan takut. Rasulullah SAW menunjukkan akhlak paling mulia. Makin berkuasa dan tinggi kedudukannya, makin tambah tawaduknya. Pepatah Melayu menyebut, jadilah laksana padi. Makin berisi, makin tunduk padi ni. Kalau padi tak tunduk, padi apa? Padi tak ada isi. Padi yang ada isi ni, dia unduk je. Padi yang jangan benar, nampak tegak malik tu, padi tak ada isi. Padi apa orang tu kata? Padi hampa. Jadi macam padi. Ahli sirah meriwayatkan bahawa pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid menghadapi sedikit tentangan. Khalid bin Al-Walid menghadapi tentangan. Padang dia penglima. Orang menentang. Di mana 2 orang anggotanya gugur syahid kerana tersesat jalan. Dan diambil kesempatan oleh musuh membunuh mereka. Selain itu juga terdapat beberapa orang pemuda Mekah yang bodoh cuba menghalang pasukannya. Maka berlaku pertempuran kecil yang membunuh seramai 12 orang musuh. Ada pun yang lain lari bertempiaran. Ada juga jenis agak. Mulai kita agak. Cuba nak lawan. Ni kenalah. Khalid bin Walid pula. Paling hebat sekali. Az-Zubair bin Awam yang membawa bendera Rasulullah SAW tiba dah Hijun. Hijun ni kalau orang pergi Mekah, pasar yang ada atap tu. Daripada Marwah tu, dia ada jalan, pasar yang ada atap. Itu jalan Hijun. Hijun, kawasan ini didirikan masjid yang mengenai Al-Fatah. Lalu baginda mendirikan Qubah untuk Rasulullah SAW. Markah operasi lah. Khemah, markah operasi. Belum masuk masjid lagi, buat markah operasi dulu. Markah besar. Mereka buat khemah, buat Qubah. Nabi duduk situ. Berhenti sehat seketika menunggu ketibaan semua anggota pasukan. 10,000. Maka masuklah. Berapa kilometer berjalan ni. Sehingga habis barulah Nabi masuk ke Mekah. Masuk ke masjid. Wallahu a'lam.